Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nama saya Muhammad Naufal Arif bin Cik Azli, nombor matrik A183477. InsyaAllah pada hari ini saya akan melakukan tugasan iaitu pembentangan kertas kerja subjek metodologi dakwah. Tajuk yang saya pilih adalah pendekatan dakwah Sayyidina Ali bin Abi Talib. Terlebih dahulu saya masuk kepada ta'rifan dakwah, iaitu apa itu dakwah. Ta'rifan dari segi bahasa kepada dakwah ini berbentuk pelbagai, seperti contoh seru, panggil, ajak, rayu, mohon, doa, pengaruh, perdaya, sama ada kepada kebenaran ataupun tidak. Adapun juga dikatakan dakwah ini seru manusia kepada ajaran Islam, amal ma'ruf nahi munkar, tetapi yang utamanya dari segi bahasa adalah seruan, ajakan, rayuan, mohon dan doa. Boleh dilakukan dengan kata-kata maupun dengan perbuatan. Manakala dari segi istilah pula ada dua pengertian pendapat. Yang pertama daripada Khir Husaini ialah dakwah Islamiah ini akan menyelamatkan umat Islam daripada kesesatan dan peringkat kepada seseorang yang menolak ajaran dakwah. Seterusnya, menurut Ali Mahfuz, ialah dakwah ini menyeru kepada kebaikan, amal ma'ruf nahi munkar, supaya selamat di dunia maupun di akhirat. Sebagai kesimpulan kepada ta'rifan dakwah ini, agama Islam ini tidak akan lari daripada ajaran dakwah yang akan menyeru manusia untuk melakukan kebaikan, iaitu amal ma'ruf, dan mencegah kemungkaran, iaitu nahi munkar, agar diri selamat di dunia dan di akhirat. Seterusnya, berbalik kepada topik yang ingin dibincangkan. Pertama sekali saya uraikan tentang riwayat hidup Sayyidina Ali bin Abi Talib. Nama sebenar Ali bin Abi Talib ialah Haidar bin Abi Talib, yang bermaksud singa dari keluarga Abi Talib. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW tidak menyukai akan panggilan tersebut dan menukar nama Haidar itu kepada Ali, yang bermaksud darjat tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nama panjang beliau adalah Ali bin Abi Talib, putera kepada Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Khushay bin Qilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luway bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadha bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Iyah bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Ibunya pula adalah Fatimah binti Asad bin Hashim bin Abdi Manaf. Ali dilahirkan di Mekah pada 13 Rejab, bererti 10 tahun sebelum Rasulullah SAW menerima wahyu. Seterusnya, sedikit lagi riwayat tentang kehidupan Ali bin Abi Talib. Beliau telah hidup dan tumbuh sebagai seorang pemuda di dalam keluarga Rasulullah SAW dan telah menjadi asuhan kepada Rasulullah SAW. Banyak tabiat Nabi Muhammad SAW yang diikuti oleh Ali, dan beliau adalah orang yang terdekat berhubung dengan Nabi Muhammad SAW serta yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Seterusnya kita berbalik, kita pergi kepada pendekatan dakwah
yang dibawa oleh Ali bin Abi Talib. Pertama sekali, apa itu metodologi dakwah? Menurut Kamus Dewan edisi keempat, metodologi membawa maksud sistem yang merangkumi kaedah dan prinsip yang digunakan dalam suatu kegiatan atau disiplin. Maksud lain metodologi ialah kaedah, jalan, teknik, gaya ragam, rentak, corak dan sistem. Metodologi juga bermaksud ilmu tentang metod atau disiplin yang digunakan semasa melakukan kajian tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Metodologi kajian pula adalah merujuk kepada kaedah yang paling sesuai untuk menjalankan penyelidikan atau menentukan tata cara yang efektif bagi menjawab permasalahan kajian. Metodologi dakwah yang digunakan oleh Khalifah Saidina Ali berlandaskan Al-Quran dan Hadis, iaitu dakwah melalui hikmah, Al-Mau'izatul Hasanah dan Al-Mujadalah. Dakwah yang dipraktikkan oleh Saidina Ali bin Abi Talib ini berbentuk dakwah bilhal, yang mana dakwah pada masa kepimpinan Khalifah Saidina Ali bin Abi Talib ini kurang lebih sekitar 30 tahun adalah pemerintahan dan kekuasaan. Di zaman pemerintahan para khilafah telah menentukan kebijaksanaan dan strategi dakwah yang baik untuk masyarakat Islam ataupun di luar masyarakat Islam. Kesibukan kaum muslimin membuka wilayah dakwah baru tidak membuat mereka lupa untuk memelihara dan mengembangkan pemikiran Islam dan menjaga keutuhan Al-Quranul Karim. Pengertian dakwah bilhal yang dibawa oleh Ali adalah bermaksud satu proses dakwah keteladanan dengan perbuatan yang nyata melalui pelbagai aspek kehidupan bagi meningkatkan kualiti hidup. Cara keteladanan ini juga bermaksud suatu kegiatan dakwah yang dilakukan dengan cara memperhatikan sikap seseorang, gerak-geri, kelakuan dan perbuatan, yakni akhlak, dengan harapan seseorang iaitu mad'u dapat menerima, melihat dan mencontohinya. Dakwah bilhal juga disebut sebagai memberi khidmat pembangunan diri, iaitu kegiatan-kegiatan dakwah yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan hidup umat sama ada jasmani atau rohani. Adapun dalam konsep dakwah daripada Khalifah Saidina Ali bin Abi Talib ini juga berbentuk dakwah bilhal yang mensejahterakan masyarakat, mempunyai beberapa ciri penting yang dilakukan oleh Khalifah Saidina Ali, iaitu yang pertama, beliau telah melakukan perkembangan dalam bidang ilmu bahasa. Pada zaman pemerintahan Saidina Ali, wilayah kekuasaan Islam telah meluas sehingga sampai ke Sungai Efrat, Tigris dan Amudariyah, bahkan sampai ke Indus. Apabila berlakunya kekuasaan wilayah yang luas sebegitu, banyak daripada penduduk dari sesebuah negara itu bukan berasal dari kalangan orang Arab, menyebabkan banyak berlaku kesalahan dalam membaca teks Al-Quran dan pembacaan hadis sebagai sumber hukum pada zaman pemerintahan Khalifah Saidina Ali bin Abi Talib. Yang kedua, politik Saidina Ali bin Abi Talib dalam pemerintahan. Di zaman pemerintahan Saidina Ali bin Abi Talib sangat jauh berbeza dengan zaman pemerintahan terdahulu, iaitu zaman Abu Bakar dan Umar. Pada zaman mereka berdua, umat Islam masih bersatu menyelesaikan tiap masalah yang dihadapi dan memiliki banyak tugas yang harus diselesaikan. Selain itu, cara kehidupan masyarakat Islam pada ketika itu sangat sederhana kerana belum banyak yang terpengaruh dengan kemewahan duniawi. Lain pula jadinya di zaman Saidina Ali. Sebelum beliau diangkat menjadi khalifah, perjuangan Islam sudah dicemari
dengan hal-hal yang bersifat duniawi. Oleh sebab demikian, beban yang dipikul oleh Ali selepas diangkat sebagai khalifah amatlah berat sekali. Mengambil iktibar daripada perkara yang berlaku, Saidina Ali bin Abi Talib cekap melakukan tindakan dengan segera dengan menukarkan gubernur yang telah dilantik bagi membantu beliau melakukan kerja-kerja dakwah dengan baik. Perkara yang ketiga yang telah Saidina Ali lakukan untuk mendekatkan dakwah kepada orang ramai, iaitu menarik kembali hak tanah milik negara. Pada zaman pemerintah Khalifah Saidina Uthman dahulunya, tanah negara telah dibagi-bagikan kepada kerabatnya. Beliau membahagikan tanah negara ini tanpa ada surat tanah yang sah dan tidak lengkap. Demikian itulah pembahagian tanah negara ini dipanggil menggunakan jalan hibah bagi memudahkan proses pembangunan tanah tersebut. Maka Khalifah Saidina Ali bin Abi Talib yang telah mengambil semula tanah negara tersebut daripada kerabat-kerabat Khalifah Uthman bagi menyebarkan lagi agama Islam di serata dunia. Dan yang keempat, membaik pulih tiap sisi ruang kota. Selepas Saidina Ali diangkat menjadi khalifah, beliau melakukan pembaharuan dengan memperbaiki sisi ruang atau tata ruang kota. Salah satu kota yang dibangunkan adalah kota Kufah. Kota yang penuh dengan sejarah dibangunkan oleh Khalifah Saidina Ali untuk dijadikan sebagai kota pertahanan politik dan pertahanan kekuatan. Akan tetapi kota Kufah yang dibangunkan oleh Khalifah Saidina Ali itu lama kelamaan sudah menjadi tempat yang berkembang pesat, berkembang dengan pesat menjadi tempat ilmu keagamaan untuk para masyarakat yang tinggal di sana. Sebagai kesimpulan atau penutupnya, dapat kita lihat dakwah ini bukan perkara yang kecil untuk kita tidak ambil peduli. Dakwah mengajak orang untuk berbuat kebaikan dan mencegah kemungkaran ini adalah satu skop tugas yang besar bagi semua umat manusia yang beragama Islam. Tidak hanya kepada ustazah, mudir, cikgu, pensyarah saja yang mampu memberikan didikan dakwah, tetapi semua umat Islam layak dan mampu untuk berbuat baik dan tinggalkan kemungkaran. Seperti contoh terbaik yang dapat kita lihat adalah Khalifah Saidina Ali, yang mana beliau tidak pernah berputus asa dalam berdakwah. Walaupun terkena cacian dan makian daripada masyarakat ramai, beliau tetap teguh dengan pendirian beliau, iaitu untuk menyampaikan dakwah, untuk menyampaikan ajaran Islam kepada masyarakat luar. Jadi begitu sahaja perkongsian saya pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.